Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 9 yang akan membentangkan mengenai topik 9 iaitu teori motivasi pembelajaran. Antara ahli kumpulan kami adalah Intan Syazrina binti Suhaimi, Intan Noliana binti Suhaimi, Nur Alia Syakira binti Sufyan, Siti Mastura binti Adnan dan Nur Najiha binti Mehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Perkara yang akan kami bentangkan dalam topik 9 adalah yang pertama, definisi motivasi. Yang kedua, faktor mempengaruhi motivasi. Yang ketiga, jenis motivasi. Yang keempat, teori keperluan Abraham Maslow. Yang kelima, teori jangkaan Victor Froome. Dan yang keenam adalah rumusan. Okey, slide seterusnya adalah definisi motivasi. Definisi motivasi. Motivasi berasal daripada perkataan Latin iaitu mover yang bermaksud bergerak. Motivasi juga sebagai pengarah tuju dan penggerak tindakan di mana motivasi berasal daripada perkataan Inggeris iaitu motivate yang bermaksud tujuan. Motivasi juga sebagai pendorong atau suatu bentuk dorongan, minda serta hati yang menjadi penggerak utama kepada seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang terakhir, motivasi adalah sebagai stimulator ataupun simulasi dan semangat akibat rangsangan terhadap sesuatu yang diinginkan. Okey, slide seterusnya terdapat jenis motivasi dan juga faktor mempengaruhi motivasi. Jenis motivasi terbahagi kepada dua iaitu motivasi intrinsik, dalaman dan yang kedua motivasi ekstrinsik iaitu luaran. Faktor yang mempengaruhi motivasi terbahagi pada tiga iaitu persepsi, keinginan dan juga minat. Jenis-jenis motivasi ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh rakan-rakan saya pada slide yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ni dia didorong oleh faktor kepuasan dan rasa ingin tahu. Dan motivasi intrinsik ini juga dia wujud secara semula jadi daripada rangsangan dalaman iaitu dalaman kita. Tapi tak semua motivasi intrinsik ini dia wujud secara semula jadi. Ada juga yang wujud daripada pembelajaran, daripada pengalaman yang membawa kepada kepuasan. Okey, motivasi intrinsik ini dia didorong dalam diri seseorang itu sendiri. Contohnya macam kita melakukan satu perkara tu bukan disebabkan oleh ganjaran ataupun kita panggil peneguhan. Okey, macam contoh yang saya berikan di slide itu, contohnya macam Salma, dia belajar bahasa Inggeris ataupun dia pergi ke kelas bahasa Inggeris untuk meningkatkan keupayaan diri dia untuk bertutur, untuk pandai bertutur dalam bahasa Inggeris. Okey, untuk slide yang seterusnya mengenai motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ni dia berbeza daripada motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik dia daripada dalaman, tapi motivasi ekstrinsik ni daripada luaran. Okey, kat sini dia bagi didorong oleh faktor ataupun rangsangan luar yang menggerakkan individu tu untuk melakukan satu perkara bagi dapat faedah. Faedah dia dirangsang dalam bentuk pujian ataupun ganjaran ataupun hadiah dan sebagainya. Dan dia beri kesan dan peneguhan itu dia beri kesan kepada tingkah laku seseorang manusia tu, sama ada positif ataupun negatif. Kalau macam peneguhan negatif tu yang kita tahu hugutan, hukuman dan sebagainya. Okey, macam yang saya bagi contoh dekat slide tu, seseorang pekerja dia meningkatkan prestasi kerjanya untuk dapat bonus daripada bos. Contohlah kalau dia prestasi dia merosot, jadi bonus tu dia takkan dapat. Okey, macam yang saya bagi dekat atas ni, ada dua iaitu motivasi intrinsik, dia ada tanggungjawab pembelajaran dan rasa ingin tahu. Okey, untuk tanggungjawab tu contohlah kita buat satu kerja ataupun satu kerja tu dengan ikhlas. Kita buat dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita rasa kerja tu adalah tanggungjawab dan amanah yang kita perlu selesaikan. Okey, macam yang kedua pula pembelajaran. Pembelajaran tu macam kita nak belajar bahasa Inggeris. Kita nak pandai bahasa Inggeris, jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena pergi ke kelas bahasa Inggeris, kita kena belajar bahasa Inggeris. Okey, untuk rasa ingin tahu tu pula
Contoh kalau kita nak tahu pasal agama Islam. Jadi, kita kena pergi ke kelas agama Islam, pergi usrah untuk kita tahu dengan lebih lanjut apa agama Islam sarankan kepada kita. Apa yang kita perlu, apa yang maklumat yang kita nak tahu daripada perkara yang kita rasa kita nak belajar tu lah. Okey. Untuk motivasi ekstrinsik pula, kat situ ada bagi ganjaran, takut kepada kegagalan dan takut kepada hukuman. Okey, contoh macam ganjaran tu kita buat satu benda untuk kita dapat ganjaran ataupun pujian. Contohnya macam ni lah, macam kita buat kerja, kita siapkan kerja sekolah kita supaya kita dapat pujian daripada cikgu ke, macam tu. Okey, untuk macam takut kepada kegagalan, contoh macam kita belajar matematik, kita takut kita asyik gagal je. Jadi masa tu kita termotivasi untuk ulang kaji matematik tu dengan lebih mendalam, dengan bersungguh-sungguh. Okey, untuk supaya kita tak gagal buat kali kedua. Sebabkan kita rasa ada termotivasi supaya kita takkan gagal buat kali kedua. Okey, untuk takut pada hukuman tu pula, kita macam kita siapkan kerja sekolah. Kita siapkan assignment sebab kita takut cikgu akan rotan kita ataupun cikgu akan denda, ataupun kita takut hukuman kita, lecturer akan gagalkan kita punya subjek tu. Okey. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menyambung slide teori keperluan Abraham Maslow. Pada tahun 1970, Maslow telah menggabungkan aspek biologi dan psikologi dalam motivasi, di mana beliau telah menekankan bahawa manusia mempunyai naluri semula jadi yang baik dan mempunyai keinginan untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Menurut Maslow, terdapat 5 kategori yang dapat memotivasikan tingkah laku manusia, dan berpendapat bahawa manusia juga mencuba untuk memenuhi tuntutan yang lebih tinggi dalam hierarki keperluan. Seterusnya adalah hierarki keperluan Abraham Maslow. Pada peringkat pertama adalah fisiologi. Fisiologi merupakan keperluan asas manusia yang paling utama. Keperluan utama ataupun keperluan asas yang diperlukan oleh manusia pada peringkat fisiologi adalah seperti udara, air dan makanan. Peringkat kedua hierarki keperluan Abraham Maslow adalah keselamatan, di mana manusia akan mencari keselamatan hidup, kestabilan kerja, undang-undang serta membebaskan diri daripada ancaman luaran maupun dalaman. Tahap keselamatan ini amatlah diperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup. Tahap ketiga dalam hierarki keperluan Abraham Maslow adalah sosial. Ianya meliputi keperluan kasih sayang, di mana manusia perlu berinteraksi ataupun berhubung dengan insan yang lain. Peringkat yang seterusnya adalah penghargaan. Pada tahap penghargaan, di mana ia merupakan kehendak manusia, iaitu penghargaan kendiri, di mana manusia mahu berkuasa sekurang-kurangnya ke atas diri sendiri serta mahu dihormati dan disanjungi. Yang terakhir adalah hasrat diri atau kesempurnaan kendiri, di mana ia merupakan keperluan paling atas, di mana setiap individu berbeza dalam mengisi keperluan ini. Keperluan ini merakumi kebolehan menggunakan sepenuhnya potensi, bakat dan kebolehan yang ada pada diri seseorang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Siti Mastura, rakan pembentang saya. Seterusnya, saya akan membentangkan untuk slide yang seterusnya. Terdapat 3 penambahan yang ditambah oleh Abraham Maslow. Yang pertama adalah keperluan estetika, yang kedua adalah keperluan kognitif, dan yang ketiga adalah keperluan neurotik. Keperluan estetika ini ialah keperluan untuk mengalami serta memahami keindahan dan kecantikan sesuatu benda, iaitu individu yang minat terhadap kesenian. Seterusnya, keperluan kognitif pula ialah
asas untuk berinteraksi dengan persekitaran, iaitu individu yang mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Akhir sekali, iaitu keperluan yang ketiga ialah keperluan neurotik, iaitu keperluan melakukan sesuatu sekiranya tidak, ini akan memberi kesan secara psikologi. Okey, sekarang saya ingin terangkan berkenaan dengan teori jangkaan yang mana diasaskan oleh Victor Fromm pada tahun 1964. Beliau menyatakan bahawa usaha seseorang dalam sesuatu situasi bergantung kepada nilai yang diberikan terhadap hasil jangkaan daripada usaha itu. Namun begitu, beliau berkata juga ianya adalah bergantung pada kebarangkalian kita memperolehi hasil jangkaan tersebut. Okey, dan beliau juga mencadangkan bahawa kekuatan sesuatu keupayaan untuk bertindak dalam sesuatu cara bergantung kepada kekuatan suatu jangkaan dan tindakan itu akan diikuti dengan sesuatu hasil. Okey, saya bagi contoh, seseorang pekerja boleh didorong untuk berusaha lebih kuat jika dijanjikan gaji yang lebih lumayan. Di situ kita boleh nampak yang dikatakan teori jangkaan, yang mana ia akan memberi kesan yang lebih kepada seseorang itu disebabkan apa yang akan dijanjikan atau yang akan mereka dapat selepas itu. Okey, seterusnya, Victor Fromm ini juga percaya bahawa usahanya akan menghasilkan penilaian prestasi yang baik. Okey, di situ penilaian prestasi yang baik itu akan memberi kesan kepada ganjaran organisasi dan hasilnya ganjaran yang diperoleh itu akan memuaskan cita-citanya. Di situ Victor Fromm berpegang bahawa bermulanya daripada usaha yang baik akan memperolehi ganjaran atau memperolehi keputusan yang memuaskan. Namun begitu, dalam keadaan lain, Victor Fromm berpendapat apabila peranan seseorang itu berubah, maka jangkaan daripada orang ramai juga berubah terhadap orang itu. Okey, begitu juga dengan jangkaan orang itu sendiri terhadap dirinya sendiri. Okey, sebagai contoh, perubahan peranan Ahmad. Dulu, Ahmad seorang guru biasa. Apabila Ahmad dinaikkan pangkat menjadi penolong kanan hal ehwal pelajar, namun timbul satu perubahan dari segi jangkaan kepada guru-guru yang lain, staf-staf yang lain dan juga pelajar-pelajar terhadap Ahmad. Di situlah kita boleh lihat bahawa perubahan sesuatu jangkaan itu berubah apabila sesuatu peranan itu berubah. Akhir sekali, berdasarkan bab 9 ini, apa yang dapat dirumuskan ialah setiap manusia sangat memerlukan motivasi di dalam kehidupan. Hal ini kerana motivasi merupakan satu aspek penting sebagai penggerak utama pemikiran manusia dalam melakukan pembaharuan dalam kehidupannya ke arah yang lebih baik. Seterusnya, pujian dan juga penghargaan juga perlu diberikan kepada setiap individu. Hal ini kerana dengan adanya semua itu sedikit sebanyak dapat meningkatkan semangat serta prestasi seseorang dalam mencapai impian dan cita-cita mereka. Namun, jika individu itu selalu mendapat kata-kata kesat dan cemuhan, sudah tentu individu itu tidak akan bersemangat dan hanya mampu berserah sahaja tanpa usaha untuk mendapatkan sesuatu. Sekian daripada kumpulan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.